Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada sediakan satu gambar. Ustazah nak kamu semua tengok dan cuba kaitkan gambar tu dengan apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey. Berdasarkan gambar ni, agak-agak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tentang mandi wajib penyuci diri, pelajaran ke-22 dalam bidang fiqh. Tapi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kamu semua buka muka surat 125 hingga 127 dalam buku teks sekarang . Okey, semua dah buka buku teks ya. Mari kita mulakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini terdapat 4 objektif pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud mandi wajib. Kedua, menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ketiga, mengenal pasti larangan semasa berhadas besar. Dan yang keempat, menerangkan rukun serta lafaz niat mandi wajib. Okey, pertama sekali kita akan lihat maksud mandi wajib. Dari segi bahasa, mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari segi istilah, mengalirkan air ke atas badan dengan niat tertentu. Dan maksud mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Okey, seterusnya kita akan lihat pada perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi wajib. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, keluar mani bagi lelaki. Jima' ni adalah perlakuan antara suami isteri, persetubuhan antara suami dan isteri. Lepas tu kita kena mandi wajib. Yang terakhir, mati selain mati syahid. Selain mati syahid, dia kena mandi wajib. Okey, tadi kita dah lihat perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Okey, yang kedua ni kita akan lihat perkara-perkara yang mewajibkan mandi tapi bagi perempuan sahaja. Terdapat 3 perkara. Pertama, haid, wiladah dan yang terakhir, nifas. Haid ni ialah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Okey. Wiladah ni adalah proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Kiranya wiladah ni baby belum keluar lagi. Dan yang terakhir, nifas. Nifas adalah darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Okey, seterusnya kita akan lihat pada larangan semasa berhadas besar. Ketika berhadas besar, bagi lelaki dan perempuan, kita tidak boleh melakukan solat fardu atau sunat. Kedua, berhenti atau duduk di dalam masjid. Ketiga, melakukan tawaf. Dan yang keempat, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Okey. Larangan tambahan bagi perempuan ada 2, iaitu puasa fardu atau sunat dan bersetubuh. Tidak boleh dilakukan jika perempuan itu sedang haid ataupun nifas.
Okey, untuk tajuk kita yang terakhir pada hari ini ialah rukun serta lafaz niat mandi wajib. Rukun mandi wajib, pertama niat. Niat ni mestilah air yang kita nak mandi tu sampai ke mana-mana anggota badan baru boleh niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan, kulit dan rambut. Okey, lafaz niat bagi mandi wajib. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, kita ulang ni sekali. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas kita, Ustazah nak kita ulang balik apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Pertama tadi kita telah lihat pada maksud mandi wajib kan. Okey, maksud mandi wajib dari segi bahasa adalah mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari segi istilah pula, mengalirkan air ke atas badan dengan niat tertentu. Maksud mandi wajib pula adalah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Apa sebab tadi yang mewajibkan mandi? Haid, nifas, keluar air mani, bersetubuh kan? Okey. Okey, seterusnya tadi kita telah lihat perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Perkara yang mewajibkan bagi lelaki dan perempuan ni terdapat 3 perkara. Yang pertama apa tadi? Keluar mani. Kedua, jima'. Jima' ni apa? Iaitu persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang telah halal. Ketiga, mati selain mati syahid. Kalau bukan mati syahid, makna dia kena mandi wajib. Okey, tadi kita juga telah lihat pada perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Siapa ingat lagi perkara-perkara yang mewajibkan bagi perempuan ni? Mewajibkan mandi bagi mereka. Okey, betul. Yang pertama tadi adalah haid. Yang kedua, wiladah. Yang ketiga adalah nifas. Nifas ni adalah apa? Darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Okey, seterusnya kita akan ulang balik larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan perempuan. Apa larangan yang mereka tidak boleh lakukan sekiranya mereka ni tidak mandi wajib lagi? Apa? Yang pertama tadi adalah tidak boleh melakukan solat fardu atau solat sunat. Yang kedua tadi, berhenti atau duduk dalam masjid. Yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf. Dan yang keempat, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Okey, larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi perempuan. Larangan tambahan ni bagi perempuan saja, iaitu yang pertama, puasa fardu atau puasa sunat. Tidak boleh melakukan puasa fardu dan puasa sunat. Tidak boleh melakukan jima', iaitu melakukan persetubuhan antara suami dan isteri. Okey, tadi kita juga telah lihat rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ni adalah niat. Niat mestilah ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Dan yang terakhir adalah tadi kita telah belajar tentang lafaz niat mandi wajib.
Mari kita bacakan sama-sama. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, maka berakhirlah kelas kita pada pagi ini. Ustazah harap ilmu yang kita dapat pada pagi ini digunakan dengan sebaiknya. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, Ustazah nak nanti lepas habis kelas ni kamu buat latihan dalam buku yang biasa kita buat latihan tu, dalam buku hijau tu. Ambil tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.